Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazil, nombor metrik 260720, akan membentangkan laporan analisis keperluan latihan TNA. Agensi yang dipilih ialah Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang. Aset yang paling penting dalam sesebuah organisasi adalah pekerja, dan tanpa mereka, sesebuah organisasi itu pasti tidak akan berfungsi seperti mana yang telah dirancang. Sehubungan dengan itu, latihan yang sistematik penting untuk mendapatkan keputusan baik supaya pekerja dapat mengaplikasikan setiap latihan yang mereka terima. Dalam melaksanakan latihan, terdapat pelbagai cara yang boleh diambil. Antara langkah-langkah yang perlu dikenal pasti ialah mengenal pasti keperluan latihan, merancang dan mengembangkan latihan yang sesuai bagi memenuhi keperluan organisasi, pelaksanaan latihan mengikut perancangan yang telah dibuat dan menilai program latihan sama ada tujuan asal telah tercapai ataupun tidak. TNA merupakan asas kepada sesuatu perancangan latihan sebelum ianya dilaksanakan. Objektif TNA adalah untuk mengumpul serta menganalisis keperluan sebenar latihan bagi pekerja mengikuti fungsi, tugas dan tanggungjawab berdasarkan jawatan yang telah disandang. TNA akan mampu mengumpul maklumat seperti berikut, iaitu jenis-jenis latihan yang perlu dilaksanakan, sasaran pekerja yang memerlukan latihan, isi kandungan dalam latihan. Sebaik sahaja semua ini berjaya dikumpulkan, maka pihak pengurusan akan mengenal pasti siapakah golongan yang akan menjalankan latihan, isi kandungan dan kaedah penyampaian latihan, tempat latihan akan diadakan, membuat senarai bajet bagi pelaksanaan latihan, serta tarikh dan tempoh masa latihan akan diadakan. Di sini saya akan membentangkan sedikit latar belakang organisasi. Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang atau lebih dikenali dengan Public Work Department merupakan sebuah organisasi penting dalam kerajaan dalam menawarkan perkhidmatan dalam penyelenggaraan dan menyediakan infrastruktur awam seperti jalan raya, bangunan air dan elektrik. JKR Pahang telah ditubuhkan pada tahun 1926 di mana pejabat yang pertama terletak di daerah Lipis dan pengarah pertama adalah W. J. Smith. Pada tahun 1960, pejabat JKR Pahang telah dipindahkan di daerah Kuantan. JKR Pahang sekali lagi ditukarkan ke Wisma Negeri pada tahun 1970 dan kali terakhirnya adalah pada tahun 1985 di Komplek Tun Razak sehingga kini. Sepanjang penubuhan JKR Pahang ini telah ditadbir oleh 26 pengarah yang meliputi pelbagai bangsa. Misi bagi JKR Pahang adalah membantu pelanggan merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik, mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten, menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif, mengukuhkan kompetensi kejuruteraan, membangun modal insan dan kompetensi baru, mengutamakan integriti, membina hubungan harmoni dengan masyarakat yang paling penting memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan. Visi menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini. Objektifnya pula menyediakan 100% projek mengikut jadual, menyiapkan 100% projek mengikut kos, membelanjakan 100% peruntukan tahunan ke arah produk kualiti yang memenuhi keperluan pelanggan, ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar dan fungsi produk di mana reka bentuk, keselamatan, kemudahan senggara pertukangan. Seterusnya, nilai, perancangan strategi dan strategi latihan. Nilai merupakan kaki tangan awam yang bekerja dalam sektor awam. Setiap kaki tangan haruslah menerapkan diri mereka dengan nilai murni seperti jujur, beramanah, berdedikasi dan berintegriti dalam menjalankan tugas mereka selaku penjawat awam. Perancangan strategi adalah memberi latihan kepada kaki tangan bagi skim kejuruteraan, teknikal,
dan skim bukan kejuruteraan non-teknikal. Contohnya pembantu tadbir, perkeranian dan operasi. Sebabnya di JKR Pahang atau di mana-mana JKR, pentadbiran terbagi kepada dua, iaitu bagi kaki tangan kejuruteraan dan juga kaki tangan bukan kerajaan. Kaki tangan bukan teknikal. Maafkan saya. Strategi pelaksanaan latihan adalah berdasarkan Surat Perkeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Bilangan 2 tahun 2013 di bawah tajuk Penyertaan Pegawai Kaki Tangan ke Kursus/Latihan Seminar Bengkel Komunikasi yang dianjurkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, di mana perkeliling ini haruslah diikuti oleh semua kaki tangan pejabat awam. Yang pertama adalah Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan setiap pegawai wajib hadir. Sekiranya mereka yang dipilih tidak hadir, Ketua Jabatan haruslah menggantikan peserta lain mengikut grade dan jantina yang sama bagi menghadiri kursus berkenaan. Kedua, sebarang ketidakhadiran ke kursus ataupun latihan perlu mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Urusi Latihan melalui Ketua Jabatan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Ketiga dan terakhir, Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua pegawai kaki tangan menghadiri kursus sebanyak 7 hari setahun. Penilaian latihan dan pemantauan kehadiran latihan. Penilaian latihan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penilaian peserta dan penilaian penceramah. Penilaian peserta adalah di mana peserta akan menilai latihan yang diberi oleh Urustia, dan penyelih pula bertanggungjawab untuk menilai hasil keberkesanan latihan itu kepada peserta selepas sebulan mereka hadir. Kursus minimum 7 hari setahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perkeliling. Penyelih juga harus menyediakan satu buku log latihan. Salinan sijil akan diberikan kepada kerani untuk merekodkan kehadiran mereka di dalam buku perkhidmatan serta direkodkan di dalam buku berkenaan mengikut tahun semasa. Analisa tugas. Berdasarkan beberapa persoalan penting seperti berikut. Apakah tugas yang fizikal dan mental yang harus dilaksanakan oleh pekerja? Tempoh kerja perlu diselesaikan? Tahap kompetensi yang perlu dicapai? Bagaimanakah pelaksanaan kerja? Mengapa kerja itu diberi? Tahap kefahaman pekerja terhadap tugasan? Apakah kelayakan yang perlu untuk setiap pekerja melaksanakan tugasan tersebut? Dengan cara ini, kita dapat mengenal pasti aktiviti yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi atau jawatan terhadap tugasan yang dilaksanakan oleh setiap individu. Berdasarkan maklumat daripada deskripsi tugas kerja bagi setiap individu, urusan latihan akan dapat mengenal pasti kelemahan yang perlu diambil perhatian dan diberikan latihan secukupnya mengikut keperluan grade dan skim. Dalam menyelesaikan TNA, urusan latihan haruslah membuat perancangan dengan menyenaraikan beberapa intipati dalam satu kalender itu seperti berikut. Nama kursus, tempat kursus, caterer atau penyedia makanan, kumpulan sasaran, bilangan peserta, nama penceramah atau agensi jabatan yang terlibat, serta anggaran kos yang melibatkan perbelanjaan makan minum, pembayaran elong penceramah. Perancangan ini akan dijadualkan dan urusan latihan perlu memastikan setiap perancangan ini akan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, jika terdapat latihan yang di luar perancangan, pihak urusan latihan hendaklah memohon peruntukan tambahan bagi pelaksanaannya dan perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Jabatan. Di sini adalah contoh perancangan latihan bagi Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang. Di mana di dalam satu jadual itu akan ada nama latihan, di situ tarikh, tempat lokasi. Di sini khusus Hermis, tarikh 25-23 Mac 2023, lokasi Perpustakaan Negeri Pahang. Kumpulan sasaran penyelaras Hermis dan penolong penyelaras, penceramah ada nama Sisi Zaini dan Puan Linda, senarai perbelanjaan, perkhidmatan persewaan tempat iaitu 2,400, perbelanjaan makan minum 1,980. Sekiranya penceramah itu merupakan sebahagian daripada urusan latihan, maka tidak perlu mereka ini tidak menerima sebarang bayaran sagu hati ataupun upah dalam menyampaikan ceramah mereka. Jadi keseluruhan perbelanjaan adalah 4,380.
Kesimpulannya, latihan sesuatu keperluan bagi setiap organisasi agar setiap pegawai dan kaki tangan itu sentiasa memperoleh ilmu dan kemahiran yang terkini. Program latihan yang dirancang dengan teliti akan dapat menghasilkan sesuatu yang positif darinya. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, saya ingin bercakap mengenai satu pepatah Inggeris iaitu if you are planning for 1 year, grow rice. If you are planning for 20 years, grow tree. If you are planning for centuries, grow human resource. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum.